Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 1 Mikroorganisma, subtopik 1.1 Dunia Mikroorganisma. Dalam subtopik ini ada 4 perkara penting yang kamu perlu ketahui. Yang pertama adalah apakah maksud mikroorganisma? Yang kedua, 5 kumpulan mikroorganisma. Yang ketiga, ciri-ciri mikroorganisma dari segi cara makan iaitu nutrisi, tempat tinggal iaitu habitat dan juga cara pembiakan mikroorganisma. Dan yang terakhir ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisma dapat kita kelaskan kepada 5 kumpulan. Yang pertama, fungi. Yang kedua, alga. Ketiga, protozoa. Keempat, bakteria. Dan yang terakhir, virus. Fungi. Fungi juga dikenali sebagai kulat. Contoh fungi ialah yeast dan mucor. Yeast adalah sejenis organisma unisel, manakala mucor adalah organisma multisel. Bagaimana fungi mendapatkan nutrien? Fungi mendapatkan nutrien dengan kaedah saprofit dan parasit. Apa itu saprofit? Saprofit ialah organisma memperoleh nutrien daripada organisma lain yang telah mati atau reput. Parasit pula, organisma memperoleh nutrien daripada perumahnya. Secara generalnya, fungi suka ataupun berada di tempat gelap dan lembap. Bagaimana pula fungi membiak? Yeast membiak secara aseks, iaitu melalui kaedah pertunasan. Manakala mucor juga membiak secara aseks melalui kaedah pembentukan spora. Mucor juga membiak dengan kaedah konjugasi, iaitu sejenis pembiakan jenis seks. Alga. Contoh bagi alga ialah Chlamydomonas dan Spirogyra. Chlamydomonas ialah sejenis mikroorganisma unisel, manakala Spirogyra ialah mikroorganisma multisel. Dari segi nutrisi, alga mendapatkan nutrien melalui proses fotosintesis. Fotosintesis ialah proses di mana alga membuat makanannya sendiri. Kerana itulah, kamu boleh lihat habitat bagi alga ialah di tempat yang lembap dengan kehadiran cahaya matahari. Chlamydomonas dan Spirogyra mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Dari segi pembiakan pula, Chlamydomonas menjalankan pembiakan jenis aseks dan seks. Untuk pembiakan jenis aseks, kaedah yang digunakan oleh Chlamydomonas ialah belahan dedua dan bagi jenis seks ialah kaedah konjugasi. Manakala Spirogyra hanya membiak secara seks iaitu melalui kaedah konjugasi. Protozoa. Contoh protozoa ialah Paramecium dan ameba. Kedua-dua Paramecium dan ameba ialah mikroorganisma jenis unisel. Dari segi nutrisi, protozoa mendapatkan nutrien dengan kaedah fagositosis, fotosintesis dan parasit. Saya harap untuk kaedah fotosintesis dan parasit kamu sudah jelas. Manakala untuk fagositosis kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Bagi habitat, protozoa berada di tempat yang lembap terutamanya di kawasan air tawar. Dari segi pembiakan, Paramecium menjalankan pembiakan secara aseks dan seks melalui kaedah belahan dedua dan konjugasi. Manakala ameba hanya menjalankan pembiakan jenis aseks iaitu melalui kaedah belahan dedua. Ameba mendapatkan nutrien melalui kaedah fagositosis. Pada mulanya, ameba akan bergerak ke arah makanan. Seterusnya, ia akan mewujudkan satu kaki palsu yang kita kenali sebagai pseudopodium. Seterusnya, ia akan memerangkap makanan dan yang akhir, makanan itu akan dicerna. Paramecium dan ameba kedua-duanya membiak secara belahan dedua, iaitu pembiakan jenis aseks. Jika kamu lihat pada gambar rajah, Paramecium dan ameba seolah-olah membelah badan mereka kepada dua bahagian. Dua bahagian tersebut akan membentuk dua mikroorganisma yang baru. Bakteria.
Bakteria kita boleh kelaskan kepada 4 kumpulan. Yang pertama Coccus, yang kedua Spirillum, yang ketiga Bacillus dan yang keempat Vibrio. Bakteria adalah sejenis mikroorganisma unisel. Gambar rajahi di bawah pula adalah struktur asas bagi bakteria. Jika kamu lihat, bakteria mempunyai flagellum yang kelihatan seperti ekor. Ia membolehkan bakteria bergerak. Dari segi nutrisi, bakteria mendapatkan nutrien menggunakan kaedah saprofit, fotosintesis dan parasit. Dari segi habitat, bakteria boleh hidup hampir di semua tempat, iaitu udara, air dan tanah. Dari segi pembiakan pula, bakteria membiak secara aseks dan seks melalui kaedah belahan dedua dan konjugasi. Pada bakteria juga ada satu ciri khas yang kita panggil sebagai endospora, iaitu spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang sangat kuat. Ia membolehkan bakteria tahan terhadap persekitaran yang ekstrim. Virus ialah mikroorganisma yang paling kecil di antara 5 kumpulan mikroorganisma. Virus boleh dikelaskan kepada 4 mengikut bentuknya. Yang pertama, spera, yang kedua, helix, yang ketiga, polyhedral dan yang keempat berbentuk kompleks. Sukar untuk kita memahami mengenai virus kerana ia tidak mempunyai cara untuk mendapatkan nutrien khas dan juga habitat tertentu. Yang kita boleh faham ialah virus hanya akan hidup dan membiak apabila ia menjangkiti sel perumah. 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ialah kelembapan persekitaran, keamatan cahaya, suhu, nilai pH dan kehadiran nutrien. Secara umumnya, pertumbuhan mikroorganisma akan pesat apabila kelembapan persekitaran yang tinggi, keamatan cahaya yang rendah ataupun persekitaran yang gelap, kecuali alga. Ini kerana alga menjalankan proses fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma ialah pada suhu bilik, iaitu dari 35 darjah Celsius ke 40 darjah Celsius. Nilai pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah pada keadaan neutral, iaitu pada pH 7. Keadaan berasid dan alkali tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Sebagaimana yang kita tahu, mikroorganisma ialah organisma yang hidup. Tentulah kehadiran nutrien menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma menjadi pesat.